Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semua penonton-penonton yang sedang menonton video saya di channel Cikgu Azhur Nizam berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menjalani PDPR di rumah masing-masing. Semoga semua penonton dan semua anak-anak murid saya dapat menjaga kesihatan masing-masing, sentiasa duduk di rumah agar semua kita dijauhi daripada wabak COVID-19. Jadi untuk hari ini, cikgu akan menyambung pembelajaran kita di bawah unit 9 yang bertajuk Kerjasama Masyarakat Global. Jadi unit 9 ini ialah salah satu unit ataupun unit yang kedua di bawah bidang ke-7 yang bertajuk Moral dan Kenegaraan. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, eloklah sama-sama kita ketahui apakah standard pembelajaran yang perlu dikuasai atau perlu difahami oleh semua pelajar-pelajar. Okay, jadi kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama. Standard pembelajaran pertama ialah pelajar-pelajar dapat memberikan contoh kerjasama dalam masyarakat global. Apakah kerjasama dalam masyarakat global? Jadi contoh standard pembelajaran kedua dapat menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam masyarakat global. Jadi kenapa penting, kenapa perlu kerjasama ini? Bukan sahaja kerjasama dalam global, tetapi adalah kerjasama antara ahli masyarakat. Jika kita lihat daripada apa yang dipelajari daripada awal tahun, bahawa di tingkatan 5 ini kita banyak menekankan tentang masyarakat global berbanding di tingkatan 4 kita lebih tekankan tentang masyarakat sekeliling kita. Okay, itu adalah standard pembelajaran yang kedua. Standard pembelajaran kita yang ketiga ialah dapat menghuraikan cabaran bekerjasama dalam masyarakat global. Jadi apakah cabaran, apakah halangan kita nak bekerja sama antara ahli masyarakat global? Apabila kita sebut tentang global, maksudnya ia bukan hanya melibatkan di dalam negara kita sahaja, tetapi ia melibatkan negara-negara luar. Apakah, mungkin soalan, apakah contoh negara ASEAN? Apakah contoh negara Asia? Apakah contoh negara yang terdapat dalam benua Amerika, benua Oseania dan sebagainya? Jadi itu mungkin contoh-contoh soalan yang akan ditanya semasa peperiksaan SPM nanti. Standard pembelajaran yang keempat adalah memerihalkan kesan pengabaian sikap kerjasama dalam masyarakat global, atau menyatakan tentang kesan pengabaian sikap kerjasama dalam masyarakat global. Itu adalah standard pembelajaran yang keempat.
Kita lihat kepada standard pembelajaran yang kelima. Okey, mengekspresikan perasaan atau menyatakan perasaan apabila bekerjasama dalam masyarakat global. Mengekspresikan, menunjukkan, menyatakan, menguraikan perasaan apabila kerjasama dalam masyarakat global. Perasaan ni apa yang kita hadapi, apa yang sedang kita alami, atau apakah jiwa kita telah rasa gembira, sedih, marah dan sebagainya. Jadi bergantung kepada isu yang dibincangkanlah. Kalau isu berkaitan peperangan, mesti kemarahan. Tapi apabila isu tentang pemberdagangan manusia pun kita tak suka kan. Bila kita sebut tentang isu sukan, kita seronok lah kan isu sukan, kerana kita dapat bekerjasama antara satu sama lain. Itu yang ke-5. Kita pergi kepada yang ke-6. Standard pembelajaran yang ke-6 iaitu mengamalkan sikap kerjasama dalam masyarakat global. Jadi nak amal kerjasama tu macam mana? Nak amal kerjasama, contohnya dalam masyarakat global ni, kita membantu masyarakat global yang berada dalam kesusahan. Contohnya sekarang, kalau kita lihat di dalam isu peperangan ataupun isu persengketaan atau perselisihan faham di antara Palestin dan Israel. Jadi kita nak tunjukkan kita punya perasaan, kita punya kerjasama dengan kita mungkin mengibarkan bendera Palestin sebagai tanda sokongan kepada rakyat Palestin yang ditindas oleh kuat Israel. Okey, kita tengok nilai-nilai yang boleh kita kaitkan di dalam unit ini. Yang pertama, nilai kerja sama. Yang kedua, nilai toleransi ataupun bertolak ansur. Yang ketiga, nilai baik hati. Yang keempat, nilai harga diri. Dan yang terakhir adalah nilai keberanian. Jadi nilai-nilai ini anak-anak perlu faham. Bukan perlu faham, tapi perlu hafal. Jangan sampai tersilap nilai. Jangan tak hafal nilai. Jangan mengubah mana-mana perkataan nilai. Contoh dia kat sini, nilai keberanian. Kita di dalam SKP kita nilai keberanian. Tetapi pelajar menjawab ataupun pelajar jawab nilai berani. Jadi jawapan ini tidak akan diterimalah semasa peperiksaan nanti. Jadi oleh hal yang demikian, ada 18 nilai universal di tanggungjawab pelajar ataupun tanggungjawab diri masing-masing untuk menghafal nilai tersebut tanpa mengubah mana-mana perkataan. Contoh harga diri, berharga diri. Kalau awak buat berharga diri, salahlah. Jadi jawapan yang tepat adalah nilai harga diri. Itu adalah 5 cadangan nilai yang boleh diletakkan di dalam tajuk ini. Okay, kita pergi kepada pembelajaran kita yang pertama, iaitu apakah kerjasama masyarakat global. Kita tengok kerjasama yang pertama, kerjasama di dalam aspek pendidikan. Kerjasama di dalam aspek pendidikan ini kita boleh lihat dalam bentuk yang pertama. Kita lihat masyarakat dunia ataupun negara-negara dunia ini akan melakukan program pertukaran pelajar, di mana ada program pertukaran pelajar ini ia akan melibatkan beasiswa di bawah pertubuhan antarabangsa. Kenapa perlunya program pertukaran pelajar ini? Kerana dengan melakukan program pertukaran pelajar ini akan berlaku pertukaran teknologi, akan berlaku pertukaran pengetahuan, akan berlaku pertukaran budaya dan sebagainya. Jadi apabila berlaku pertukaran ini, contohnya pertukaran budaya,
kan. Jadi contohnya masyarakat Malaysia memahami budaya masyarakat Barat ataupun memahami budaya masyarakat Arab. Jadi apabila kita tengok orang orang Arab berpakaian, orang Eropah berpakaian, kita tak ada rasa pelik. Jadi contoh dia lah. Ataupun daripada segi sudut ekonomi, daripada segi sudut teknologi. Sekarang kita kalau lihat Malaysia, kebanyakan tempat di Malaysia ataupun sebanyak tempat di seluruh kawasan Malaysia masih menggunakan teknologi 4G kan. Tetapi oleh kerana perkembangan teknologi, jadi kita akan melaksanakan syarikat-syarikat informasi akan membuat pertukaran teknologi lah. Jadi akan mendapatkan pengetahuan berkaitan 5G daripada negara-negara luar, contohnya daripada negara China. Okey. Jadi apabila dah dapat pengetahuan tentang teknologi ni melalui pendidikan, dia boleh bawa balik ke Malaysia dengan membangunkan sistem telekomunikasi di Malaysia. Okay, yang kedua, daripada segi sains dan teknologi. Okey, tadi saya dah sebut, kita membuat pertukaran kepakaran dalam teknologi, perubatan, pertukaran dalam inovasi. Jadi kalau daripada segi teknologi perubatan, macam mana kita nak tukar? Jadi kalau kita lihat dulu-dulu 10-20 tahun lepas, kalau kita nak buat sebarang pembedahan, kita perlu minta doktor tersebut datang ke negara kita lah. Baru kita boleh membuat pembedahan tersebut. Tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan kelajuan internet yang ada di Malaysia, jadi doktor-doktor pakai ini tidak perlu datang di Malaysia lah. Mereka hanya duduk di negara masing-masing. Jadi melalui sidang media ataupun telekonferensi antara doktor-doktor ini di negara yang berbeza lokasi, pembedahan akan boleh dilaksanakan. Kita pergi kepada kerjasama yang ketiga, iaitu kerjasama daripada segi ekonomi, iaitu program kerjasama perdagangan antara bangsa dan program kerjasama dalam sumber tenaga manusia. Jadi kalau kita lihat daripada segi perdagangan antarabangsa, kita tak payah lihat aspek negara serantau yang lain. Kita lihat daripada segi negara-negara ASEAN. Semua negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian AFTA kan. Kalau pelajar tahu, kalau tak tahu boleh cari di internet apakah AFTA. Jadi AFTA adalah perkongsian perniagaan antara negara-negara ASEAN. Jadi apabila berlaku perniagaan antara negara ASEAN, dia akan merendahkan cukai lah. Maksudnya barang masuk. Contoh di Malaysia, apabila kita mengimport barang daripada Indonesia, Singapura, Myanmar dan sebagainya, jadi cas ataupun cukai yang dikenakan adalah lebih rendah. Jadi itu bila dia kenakan cukai lebih rendah, dia akan membolehkan barang-barang daripada negara ASEAN akan dijual lebih murah di negara tersebut berbanding barang-barang yang diambil pada negara-negara yang lain. Yang kedua, program kerjasama daripada segi sumber tenaga kerja. Nak bangunkan negara, kita perlukan sumber tenaga kerja yang banyak. Contohnya Malaysia, dia nak membangunkan, nak membangunkan bola sepak dia, nak membangunkan sukan terjun dia, nak membangunkan badminton ke, nak bangunkan lumba basikal ke dan sebagainya. Malaysia akan mengambil jurulatih import lah. Jadi dia termasuk dalam kerjasama daripada sumber tenaga kerja. Jadi jurulatih import ni ataupun sumber tenaga kerja daripada luar negara ini akan membantu meningkatkan ekonomi negara lah, kerana mereka dapat duit, mereka duduk di Malaysia, mereka belanja di Malaysia. Dalam masa yang sama, mereka juga dapat memajukan ekonomi di negara masing-masing. Dengan cara apa? Dengan menghantar contohnya pekerja-pekerja daripada Indonesia, Vietnam, Kemboja dan sebagainya
akan menghantar gaji-gaji yang diterima oleh mereka ke kampung masing-masing. Sama juga kan orang Malaysia yang bekerja di Indonesia, di Indonesia pula, di Singapura, orang Malaysia yang bekerja di Brunei, mereka dapat gaji apabila mereka bekerja di sana. Mereka bukan sahaja membangunkan ekonomi di kawasan mereka bekerja, tetapi membangunkan ekonomi di Malaysia dengan membawa balik duit-duit tersebut ke Malaysia. Jadi kitaran pusingan kewangan di negara Malaysia akan bertambah. Okey, daripada segi sudut yang keempat, keamanan dan keselamatan, kita lihat kepada program misi bantuan dan hari keamanan antarabangsa. Jadi kita lihat daripada keselamatan ni, kita tak payah pergi jauh. Kita lihat apabila contohnya Indonesia kan, yang merupakan salah satu negara yang terletak di dalam lingkaran api Asia Pasifik. Jadi bila Indonesia terletak di dalam lingkaran api Asia Pasifik, ia menyebabkan Indonesia sentiasa terdedah ataupun kerap kali ataupun acap kali dilanda gempa bumi. Jadi gempa bumi berlaku apabila gunung berapi ataupun tsunami oleh kerana pelanggaran tektonik yang terdapat di dalam bumi. Jadi apabila berlaku perkara ini, Malaysia contohnya boleh hantar bantuan kewangan, boleh hantar bantuan ketenteraan, boleh hantar bantuan kesihatan. Jadi kalau bantuan kesihatan, Malaysia biasanya akan menghantar NGO yang volunteer lah. Contoh dia seperti Mercy dan sebagainya. Yang keempat, kita pergi kepada yang kelima dan yang terakhir, iaitu daripada segi sudut sosial, di mana kerjasama ini dalam pembangunan sosial serantau seperti Tahun Melawat ASEAN, Tahun Melawat ASEAN, Tahun Melawat Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Tujuan dia supaya kita meningkatkan aspek pelancongan di negara tersebut, meningkatkan kehadiran pelancong ke negara tersebut. Ini adalah 5 kerjasama di dalam masyarakat global. Kita pergi kepada yang seterusnya lah, standard pembiayaan yang seterusnya, kepentingan kerjasama masyarakat global. Yang pertama, sektor pelancongan semakin berkembang. Macam mana sektor pelancongan semakin berkembang? Contohnya Malaysia, kita nak pergi negara lain, Malaysia nak tarik pelancong datang ke Malaysia. Kita perlu mengindahkan kawasan pelancongan yang terdapat di Malaysia. Contohnya, kawasan pelancongan yang popular di Malaysia adalah di Langkawi. Di Langkawi. Jadi Malaysia sentiasa mengupgradekan atau sentiasa mengindahkan Pulau Langkawi daripada semasa ke semasa. Sentiasa mencipta inovasi, sentiasa mencipta kelainan yang terdapat di Langkawi. Tujuan dia supaya apa? Supaya pelancong-pelancong yang datang ke Langkawi tidak berasa jemu lah ataupun bosan. Jadi walaupun dah datang 4-5 kali, tetapi mereka tak rasa bosan dan rasa nak datang lagi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah mutu pendidikan dan teknologi meningkat. Jadi macam mana dapat meningkatkan mutu pendidikan? Mutu pendidikan tadi dapat ditingkatkan melalui pertukaran pelajar. Mutu teknologi macam mana dapat ditingkatkan? Dengan pertukaran teknologi, dengan pertukaran sumber manusia. Sumber manusia contohnya kita ambil tadi jualan import, kita ambil tadi pekerja-pekerja daripada Indonesia, Vietnam, Singapura dan sebagainya untuk bekerja di Malaysia. Jadi benda-benda itu dapat meningkatkan ekonomi Malaysia. Contoh yang lain, pelabur-pelabur daripada Jepun, daripada Korea datang contohnya melabur dalam sektor pembinaan, melabur dalam sektor automobil Malaysia, membina kilang-kilang di Malaysia. Jadi dia juga dapat meningkatkan teknologi yang berada di Malaysia. Sebab apa? Mereka datang bawa teknologi dan dalam masa sama mereka datang bawa bos-bos supervisor mereka. Jadi pekerja mereka tak ada.
Jadi mereka ambil pekerja daripada Malaysia. Jadi dengan mengambil pekerja daripada Malaysia, kepakaran orang Malaysia juga akan bertambah. Okey, yang ketiga saya dah sentuh di pertukaran sumber tenaga kerja. Kita tengok kepada yang keempat, kepentingan kerjasama masyarakat global. Macam mana pentingnya kerjasama masyarakat global ini? Dia dapat meningkatkan penguasaan bahasa asing. Bahasa apa yang paling penting di dunia adalah bahasa Inggeris. Macam mana nak tingkatkan? Apabila kita saling berkomunikasi antara satu sama lain pada setiap hari. Jadi kita saling berkomunikasi, berbual, berbincang, bermusyawarah dan sebagainya. Ia boleh membolehkan penguasaan bahasa Inggeris kita meningkat. Dalam masa yang sama tadi, apabila kita membuat pertukaran pelajar, contohnya pelajar Malaysia pergi ke Jepun, pergi ke Korea, dalam masa yang sama, pelajar-pelajar Malaysia ini boleh menguasai bahasa Jepun, bahasa Korea. Jadi apabila kembali ke Malaysia, pelajar-pelajar ini ataupun pelajar-pelajar cemerlang ni lah daripada luar negara ini boleh menjadi penterjemahkan kepada orang Korea, orang Jepun yang datang ke Malaysia. Penterjemah perantara lah antara orang Malaysia dan orang Korea. Itu pentingnya kerjasama masyarakat global. Okey, yang kelima, sektor perindustrian semakin maju. Ini pun saya dah sentuh tadi kan, dapat meningkatkan sektor perindustrian. Yang keenam, jenayah antara bangsa dapat dikurangkan. Bagaimana dapat dikurangkan? Bila semua orang ada kerja, ada sumber kewangan yang mencukupi. Jadi tak ramai yang menganggur. Jadi bila keadaan ini, dia dapat meningkatkan ekonomi setempat, seterusnya dapat mengurangkan jenayah antara bangsa. Jika kita lihat, kalau jenayah-jenayah di laut tu, contoh daripada dalam berlaku sebab apa? Sebab orang tempatan ataupun orang di negara tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa kecurian di Malaysia kadang-kadang meningkat, terutamanya di waktu musim COVID ni? Sebab orang nak mencari sumber kewangan. Sebab kita hidup ni memerlukan makanan kan, makanan dan minuman. Jadi nak membolehkan mereka survive dan hidup dan mempunyai makanan dan minuman, mereka mencuri. Jadi perkara ini perlu dielakkan. Sebab tu salah satu usaha kerajaan adalah untuk meningkatkan ekonomi di negara Malaysia. Okay, kita tengok yang ketujuh, silang budaya masyarakat global dapat diterima. Ini kesan daripada pertukaran budaya, pertukaran teknologi, pertukaran belajar dan sebagainya. Okey, yang ke-8, hak asasi masyarakat global terpelihara. Yang ke-9, pengekalan kerjasama antara negara. Dan yang terakhir adalah keselamatan manusia di dunia terjamin. Itu adalah yang paling penting supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman, sejahtera, tenang dan bahagia. Kita tengok cabaran ataupun apakah halangan nak membuat kerjasama ataupun nak melaksanakan kerjasama dalam masyarakat global ini. Yang pertama, kita lihat daripada segi kekangan budaya ni. Budaya dan bahasa. Kerjasama menyebabkan pengaruh budaya luar. Perbezaan norma masyarakat, perbezaan bahasa. Yang paling selalu kita risau adalah budaya negatif luar. Contoh dia, kita lihat kalau di Malaysia ni kan, kalau lihat di Malaysia, orang Malaysia kebanyakan keluar rumah guna cantik-cantik, sopan-sopan, ayu-ayu dan sebagainya. Tapi apabila ada pekerja-pekerja daripada Indonesia, pekerja-pekerja daripada Vietnam ni datang ke Malaysia, kadang-kala ada yang kahwin dengan orang Malaysia. Jadi kadang-kadang mereka datang bawa budaya yang negatif kan, yang tidak sesuai dengan masyarakat Malaysia. Jadi itu adalah cabaran apabila kita hidup dalam masyarakat global. Telah saya terangkan di dalam video-video ini
walaupun kita mengejar kemajuan dalam peringkat global, tetapi dalam diri kita sendiri perlu ada global. Apa itu global? Bahawa kita nak global, kita nak mencapai kejayaan secara global, tetapi kita perlu mempunyai sikap global. Sikap global tu macam mana? Sikap cintai negara sendiri melebihi cinta kita kepada negara yang lain, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Yang kedua, kita tengok kerjasama adalah daripada segi politik. Perbezaan sistem pentadbiran negara, perbezaan ideologi dan pemikiran, perbezaan peraturan dan undang-undang. Okey, pentadbiran negara ni contohnya kita lihat Malaysia mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Indonesia Republic, Indonesia Republic, Singapura Republic. Kalau kalau Brunei masih raja kan, raja monarki. Jadi apabila datang ke negara lain, kita akan lihat perbezaan inilah, perbezaan pentadbiran antara setiap negara. Jadi daripada segi positifnya baguslah, tapi kadang-kadang ada yang tidak dapat menerima perbezaan ini. Yang ketiga, perbezaan daripada segi ekonomi. Yang berbeza dia adalah nilai mata wang, sumber ekonomi, perbezaan teknologi. Tak payah pergi negara luar, kita lihat di Malaysia juga kan. Di Malaysia juga ekonomi mata wang tak ada beza lah, tetapi adalah daripada segi sumber ekonomi. Kalau kita lihat contohnya di Kuala Lumpur, di Selangor, dan di Johor Bahru, Pulau Pinang pun sama kan. Dia lebih kepada negeri perindustrian berbanding di Kelantan, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, dia lebih dalam bentuk negeri pertanian. Tak pergi negara lain lah, tapi negara lain kita tengok di Malaysia. Jadi sumber dia berbezalah. Contohnya di Johor, di bandar-bandar Johor Bahru, Johor Bahru, Kulai, Pasir Gudang adalah kawasan perindustrian. Tetapi contohnya di Mesir, di Kota Tinggi, dia lebih banyak kepada kawasan pelancongan. Contoh lain Batu Pahat, Muar, Pontian, dia banyak kawasan pertanian. Jadi itu contoh-contoh inilah perbezaan sumber ekonomi dan produktiviti yang dihasilkan di negeri Johor. Okey, yang keempat, daripada segi sudut geografi, perbezaan muka, bentuk muka bumi, perbezaan zon, perbezaan iklim. Contohnya di Malaysia ada secara geografinya memang disebut Malaysia adalah negara khatulistiwa kan. Hujan sepanjang tahun. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya di belah-belah utara, terutama di Perlis dan Kedah, dia tak berapa khatulistiwa kan. Dia lebih kepada bukan khatulistiwa. Dia lebih banyak panas dia kan, panas dan kering berbanding hujan sepanjang tahun. Jadi sebab tu kita lihat kadang-kadang ada tumbuhan yang tidak sesuai ditanam di Johor, tetapi ataupun di Sabah Sarawak, tetapi sesuai ditanam di belah utara. Kerana dia panas, dia lebih banyak panas sepanjang. Contohnya pelam harum manis kan. Pelam harum manis kalau di belah utara dia lebih sesuai ditanam, kerana kehidupan pelam ataupun perbesaran pelam ni dia lebih memerlukan panas lah, terutamanya apabila musim dia nak berbunga sampai dia berbuah. Dia lebih memerlukan panas berbanding hujan. Berbanding kalau kita tanam sawit dan pokok durian, dia banyak memerlukan hujan. Itu contoh daripada segi sudut. Tapi belum kita masuk pada negara-negara lain lah, beza antara negara ASEAN dan Amerika dan sebagainya. Banyaklah beza kan. Pelajar pun sedia
maklum. Okey, dan standard pelabelan yang terakhir yang kita boleh lihat adalah kesan pengabaian sikap kerjasama dalam masyarakat global. Okey, yang pertama, dia boleh menyebabkan masyarakat dunia hidup dalam kelompok masing-masing. Kenapa dia hidup dalam kelompok masing-masing? Kerana mereka merasakan bahawa hidup mereka adalah yang paling bagus. Okey, yang kedua, kemampuan sesebuah negara dipandang rendah. Kita tak percaya bahawa negara lain adalah lebih hebat daripada kita. Tapi kita percaya negara kita adalah paling hebat. Atau senang mudah kata, kita syok sendiri kan. Kita syok sendiri. Negara kita paling hebat. Pada hakikatnya sebenarnya negara kita telah jauh ketinggalan berbanding negara-negara lain. Okey, yang ketiga. Okey, sikap kepedulian masyarakat global semakin mudah. Sikap peduli ataupun sikap ambil tahu. Ni bahaya ni. Kenapa bahaya? Kerana ia boleh menyebabkan kalau negara lain dilanda kesusahan, kita tak ambil tahu. Kesannya apa? Sebab apa? Sebab kita lebih individualistik dan materialistik. Sebab tu dalam di sekolah kita di sekolah kebanyakan akan berlaku percampuran antara kaum. Supaya apa? Untuk mengelakkan sikap individualistik, untuk mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri. Jadi kalau cikgu-cikgu mengajar pun kadang-kadang dia akan membuat aktiviti kumpulan. Untuk apa aktiviti kumpulan ini? Supaya anak-anak murid lebih memahami ataupun dapat memupuk perpaduan antara kaum. Okay, dan yang keempat, perpaduan global sukar dicapai. Sebab apa? Kerana kita tak ada sikap kepedulian masyarakat global. Okay, kita pergi yang kelima. Kesan pengabaian yang kelima. Okay, tiada peningkatan dalam kemajuan. Sebab apa? Sebab tidak berlaku sebarang pertukaran pelajar, tidak berlaku sebarang pertukaran teknologi. Yang keenam, sukar mewujudkan hubungan baik antara negara lah. Kenapa? Kita tak membuat kerjasama antara satu sama lain. Ketujuh, keselamatan global tidak terjamin. Contoh dia, lanon-lanon kan. Wujudan lanon-lanon di perairan antarabangsa. Contohnya di Filipina, di Somalia, di Sudan dan sebagainya. Jadi keselamatan global tak akan jamin. Dan yang terakhir akan wujud jurang pembangunan antara negara. Apabila wujud jurang pembangunan antara negara yang terlampau luas, jadi akan menyebabkan contoh negara yang mundur, makin mundur, kesihatan rakyat di negara mundur akan bertambah teruk dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia juga akan terabailah, terutamanya di negara-negara yang mundur. Kat mana negara mundur? Banyak kan. Salah satunya paling banyak kita lihat adalah di benua-benua Afrika. Jadi itu perlu kita bantulah sebagai masyarakat, sebagai salah seorang anggota masyarakat di muka bumi ini. Okey, jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya untuk hari ini. Jadi semoga penerangan-penerangan saya ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton-penonton saya. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa mendengar penerangan saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.